bini tak kerja, nak jaga ayah senang. Aku bini kerja, ayah tadan. Masa tu dia akan menjadi bola sepak. Tahu sana, ambil sini, hantam sana. Oh, yang kedua. Yang ketiga akan menjadi bola apa? Masuk lubang bola. Bola golf. Bola golf. Dah sakit dah tak dapat dah. Kalau boleh macam bola golf. Pukul terus lubang. Orang tua dulu tak. Orang tua ni bila nak mati ya. Kau boleh mati seorang pun. Atau ada badan. Nak jaga tak? Maka tak dapat. Kalau boleh. Masa tu dia akan jadi bola golf. Jadi kita apa semua yang ada anak, ada cucu semua tak terima lah kan. Dia akan pergi jalan juga. Menyentuh tentang zaman Nabi Tan berubah. Seorang sahabat yang Rasulullah ni, dia pergi sahabat kata dia dah berbakti berubah dah. Buat semua lah. Basuh lampi mandi, bagi makan, bagi nafkah semua. Habis dapat. Ya Rasulullah, cukup lagi ni. Cukup lagi ke apa? Bakti yang curahkan bagi bapa. Surah tak cukup. Sebab apa? Surah kata apa? Mesti adalah hati kamu. Bila yang orang tua mati, bila ayah pun mati, mesti ada. Tapi kalau anak, dengan anak dia bila nasihat. Itu beza dia lah. Itu beza dia. Bapa ni sangat penting dan beda tua. Banyak benda-benda yang remeh. Terpaksa kita kena buat. Sekarang Wassalamualaikum.
الحمد لله القائل في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang hadirin mukminin, tuan-tuan, para tetamu Allah Ta'ala sekalian. Khatib menyeru sidang Jumaat sekalian. Marilah tuan-tuan sekalian kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersungguh-sungguhnya kita meletakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendepani segala arahan-arahan yang kita terima di atas muka bumi ini, menerima dan melaksana segala surah Allah, melaksana segala perintah Allah, dan dalam masa yang sama meninggalkan segala bentuk larangan Allah sedaya mungkin kita
Mudah-mudahan dengan ia lebihkan itu kita beroleh rahmat dan kasih sayang, memperoleh kejayaan dan kemuliaan di dunia dan di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Hadirin mukminin yang berbahagia, menyampaikan nasihat, pesanan ataupun teguran adalah salah satu tuntutan dalam agama Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama telah digalas sebaik mungkin oleh para muslim yang terdiri daripada kalangan anbiya dan mursalin. Mereka diberi komitmen yang tidak berbelah bagi dalam memandu umat berpaksikan kepada syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam menegaskan kepada kaumnya seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul A'raf ayat yang ke-62, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Apa kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya? Tugasku, kata Nuh alaihi salam, menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Allah kepada aku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, kata Nuh alaihi salam, sedang aku mengetahui melalui wahyu daripada Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Manakala Nabi Hud alaihi salam menyatakan kepada kaum 'Ad dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-68, "Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Sadaqallahul azim. Tugasku, kata Hud alaihi salam, tugasku ialah menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku. Dan aku, kata Hud alaihi salam, adalah memberi nasihat yang amanah bagi kamu. Tuan-tuan, petikan-petikan ayat tersebut menjelaskan hakikat bahawa nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling bergandingan, saling kait-mengait, iaitulah seruan melaksanakan kema'rufan dan suruhan, dan juga seruan untuk meninggalkan kemungkaran dan kejahatan itu. Generasi terbaik Islam yang terdiri dalam kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mana mereka itu meletakkan kewajiban memberi nasihat, teguran, amaran sebagai tanggungjawab terpenting selepas salat dan juga zakat itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah dengan iman dan Islam, dalam konteks Islam, nasihat adalah salah satu pendekatan yang terbaik dalam medan dakwah untuk kita tegakkan bersama untuk menjamin kualiti masyarakat yang sejahtera, bermula dari pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kaum kerabatnya, guru kepada anak didiknya, majikan kepada para pekerjanya, termasuk khatib kepada para jemaahnya, sebagaimana tuan imam kepada anak makmumnya, sebagaimana peringatan dan nasihat yang dilakukan sebelum daripada azan Jumaat sebentar tadi. Tuan-tuan muslimin mukminin yang berbahagia, di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksanakan demi memakmur dan mengangkat martabat manusia itu.
kegemilangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sehingga muncul suatu paradigma masyarakat baharu yang disebut khairul ummah, sebaik-baik umat. Kerana kejayaan umat menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat, ad-dinun nasihat, dengan berkesan pada zaman mereka. Generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur, tetapi mereka juga muncul sebagai pengikut ajaran yang taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru tuan-tuan, sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mendambakan fase kegemilangan Islam, menyerlah kembali, mestilah meneladani sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apabila kita menerima sebarang saranan atau nasihat yang baik, responlah dengan sewajarnya. Iaitulah dihargai, dihayati, diambil berat, dan disambut dengan jiwa yang terbuka akan nasihat-nasihat dan teguran-teguran itu. Kalau kita tidak dinasihati dengan agama dan daripada golongan yang berilmu, siapa lagi yang nak nasihatkan kita? Muslimin mukminin yang berbahagia. Pesanan Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitabnya Ayyuhal Walad, apa kata beliau? An-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa murrun, kata Imam Ghazali. Maksud kalam beliau, an-nasihatu sahlun, nasihat itu mudah diberikan. Wal mushkilu qabuluha, yang sukar ialah untuk menerima nasihat itu. Kerana bagi yang mengikuti hawa nafsu, murrun, maka nasihat itu terlalu pahit untuk mereka yang mengikut hawa nafsu itu. Tuan-tuan, sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca dari sikap sombong dan angkuh yang ada dalam diri mereka. Akibatnya tuan-tuan, nasihat walaupun berdiri di atas asas kebenaran sekalipun, ukhuwah dan mahabbah sekalipun, ia tidak dapat dilihat dari sudut yang positif. Dia tidak dapat menilai dari segi kebaikan orang yang memberi nasihat itu. Kerana munculnya tanggapan bahawa budaya berpesan-pesan dan tegur menegur itu hanya mahu menjatuhkan kelemahan, menunjukkan kelemahan, atau menjatuhkan air muka seseorang. Lebih malang lagi, tuan-tuan, jika kesombongan itu dihamburkan dengan kata-kata seperti, kenapa engkau tegur aku, walhal kubur kita masing-masing. Dengan perkataan yang lain, ada yang mengatakan setelah menerima nasihat dan teguran itu, jangan asyik, jangan sibuk dengan tepi kain orang lain. Cermin dulu diri kamu sebelum memberi nasihat kepada manusia lain. Inilah antara kalam-kalam balas yang datang, yang timbul, yang tercipta apabila seseorang itu menerima nasihat atas nama kebenaran itu, namun dia tolak atas nama inat dan keengganan menerima kebenaran yang sepatutnya berlaku kepada dirinya. Muslimin mukminin yang berbahagia, tabiat mencipta persepsi buruk apabila menerima nasihat itu. Tuan-tuan, tidak layak ada dalam diri mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah Subhanahu wa ta'ala menempel sikap mempertikaikan nasihat yang baik sebagai perbuatan yang keji. Sebagaimana sebuah hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadal kalami ila Allah an yaqula ar-rajulu lir-rajul ittaqillah fayaqul 'alaika bi nafsik." Apa kata Nabi dalam riwayat Imam Baihaqi ini? Sesungguhnya perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah apabila seorang menegur seorang yang lain dengan kebenaran itu. Tiba-tiba seorang yang menerima teguran itu berkata, "Jagalah tepi kain kamu sendiri sebelum kamu menegur aku." Inilah kalam yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas seseorang apabila dia menerima nasihat namun enggan menerima kebenaran daripada nasihat itu. Muslimin mukminin, awasilah, waspadalah, barangkali perkataan dan kalam-kalam seumpama ini pernah keluar daripada mulut kita selama ini. Na'udzubillahi min dzalik. Bersaksilah pada hari Jumaat ini, itulah kalam yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin mukminin yang berbahagia, sampaikanlah teguran dan nasihat secara berhikmah. Moga-moga komuniti masyarakat kita tuan-tuan terus teguh dan istiqamah di dalam landasan syariat agama Allah yang benar. Ambillah nilai pengajaran daripada nasihat yang disampaikan, sekalipun latar belakang pendidikan atau jawatannya lebih rendah daripada mereka yang menerima nasihat itu. Tiada istilah sempurna dalam diri manusia, tuan-tuan. Saya ulang, tiada istilah sempurna dalam diri seseorang manusia itu. Kerana ketidaksempurnaan itu, maka kita dijadikan oleh Allah atas bab nasihat menasihati. Muslimin mukminin yang berbahagia, tegurlah dengan niat yang ikhlas untuk memperbetulkan kesilapan atau sekurang-kurangnya mengelakkan kesilapan yang sama semoga tidak berulang kembali. Usah kita hanya memilih individu-individu yang tertentu sahaja untuk menasihati kita, kerana itulah seburuk-buruk alasan manusia yang pernah suatu ketika, tuan-tuan, perkara ini disuarakan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun yakuna ma'ahu nadhira. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Sadaqallahul azim. Alasan golongan kafir Quraisy yang menolak seruan, nasihat, dakwah, teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak dengan memberi alasan yang karut marut. Apa kata mereka? Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia kami? Kenapa manusia begini yang dihantar kepada kami untuk menegur kesalahan dan kesilapan kami? Kenapa manusia yang makan, minum seperti kami, berjalan di pasar seperti kami, dihantar untuk memberi hidayah kepada kami? Sekiranya dihantarkan kepada kami malaikat daripada langit, nescaya kami beriman kepada apa yang disampaikan itu. Inilah alasan golongan kafir Quraisy sewaktu menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak sambil menghina Nabi dengan alasan-alasan. Namun malangnya ada di kalangan umat Islam yang turut menolak dakwah dan kebenaran itu walaupun benar, juga dengan alasan-alasan yang sebegini. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin mukminin yang berbahagia, sesungguhnya nasihat ataupun teguran itu
menjadi amanah yang berat bagi para pendakwah, kerana ia bukan sekadar syiar agama yang wajib ditaati, bahkan yang paling utama ialah mengamalkan apa yang disampaikan itu. Beruntunglah mereka yang sedia mendengar nasihat sebagai wahana pembangkit diri ke arah yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Boleh jadi suatu teguran yang diterima itu, tuan-tuan. Boleh jadi teguran yang kita terima daripada seseorang itu, walaupun sikit, walaupun sebaris dua sahaja teguran itu, tetapi bakal mengubah keseluruhan perjalanan kehidupan kita ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Yang demikian itu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Kadang-kadang kebaikan kita itu, tuan-tuan, bermula dengan kesalahan terlebih dahulu. Maka Allah takdirkan seseorang untuk menegur kita, walaupun dia rendah martabat daripada kita. Peganglah nasihatnya itu. Barangkali perubahan yang Allah hendak berlaku dalam kehidupan kita, atau pada mana-mana amalan kita, berlaku di hujung lidah seseorang. Muslimin mukminin yang berbahagia. Mengakhiri khutbah pada kali ini, tuan-tuan, marilah kita mengambil beberapa pedoman yang berguna, istifadah untuk sama-sama kita guna pakai dalam baki-baki kehidupan kita ini. Antaranya ialah umat Islam hendaklah berlapang dada menerima teguran dan membuat kebaikan diri, perubahan terhadap diri, supaya mendatangkan kebaikan dan sebaik-baiknya. Bersikap tertutup dan taksub sebenarnya, tuan-tuan, hanya akan menyebabkan seseorang itu terus-menerus berada dalam kesesatan dan kesalahan dan juga dosa. Janganlah taksub dengan maksiat itu, janganlah taksub dengan kejahilan itu. Akan tetapi carilah kebenaran yang ada pada lidah pendakwah-pendakwah. Carilah kebenaran pada perkataan-perkataan mereka yang mendatangkan kebaikan untuk umat ini. Muslimin mukminin tanggungjawab menyampaikan nasihat, walaupun sesuatu yang mudah. Tanggungjawab itu, tuan-tuan, sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama. Setiap kita adalah ad-da'i ilallah. Setiap kita merupakan pendakwah pada jalan agama Allah. Sama ada ad-da'wah bil lisan, dakwah dengan perkataan dan percakapan, ataupun dakwah yang lebih utama, ad-da'watu bil hal, dakwah manusia lain dengan akhlak, berbentuk apa yang kita zahirkan daripada tingkah laku kita. Tuan-tuan, apa yang terzahir pada akhlak kita, itu juga merupakan dakwah kepada manusia lain, yang mana akhirnya manusia lain akan mencontohi akhlak kita yang terbaik sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam itu. Tuan-tuan, apapun kondisi keadaan kita, setiap kita ada saham untuk berdakwah pada jalan Allah, sama ada dengan perkataan ataupun sama ada dengan akhlak harian kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan dakwah kita bersama, dan masyarakat Islam perlu mengambil dan perlu menjadi pendengar yang baik serta bersikap terbuka dalam menerima segala sesuatu teguran dan nasihat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya dari segi sudut agama itu. Mereka itulah, kata Allah, yang mendengar nasihat yang baik dan yang mengikut nasihat yang baik. Itulah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna kerana menerima teguran dan nasihat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim was sunnah,
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنشأنا من العدم إلى الوجود وجعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وارض اللهم عن أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أنت اشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدريشة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك أغننا بحلالك عن حرامك أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا يا الله فتوفه على الإيمان برحمتك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالسعادة ولا تختم علينا بالشقاوة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد. أقيموا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. Sempurnakan shaf, penuhkan shaf, penuhkan ruang yang kosong, utamakan shaf yang paling hadapan tuan-tuan. Rahimakumullah. Usalli fardal jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعوذ بك من سخطك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Vamos a ver